sedar bahawa di Malaysia terdapat satu agensi yang dikenali sebagai Advertising Standard Authority Malaysia (ASA) ataupun Lembaga Piawaian Periklanan Malaysia. Apa itu iklan? Iklan adalah sebarang bentuk persembahan yang ditujukan kepada umum dengan tujuan mempromosi ataupun melariskan jualan sesuatu produk ataupun perkhidmatan. Beberapa prinsip am telah dinyatakan dalam kod ini seperti kesopanan, kejujuran, larangan membuat perbandingan, sensitiviti dan banyak lagi. Namun begitu, terdapat beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menyiarkan iklan yang melanggar kod etika ini. Saya paparkan contoh-contoh iklan yang melanggar etika. Kenapa macam ni? Rasanya hari tu tukar produk dah. Harap-harap okey lah makan ni. Kita cuba produk ni kot. Nah, cuba ni. Ya Allah. Eloklah produk ni. Ni memang tak bagus. Orang-orang yang dijual sana, gunalah produk ini. Nonoi. So, this is very good. Yang tadi tu memang sumpah tak okey. Iklan itu tadi adalah salah. Jadi, mari kita bersama wartawan Nur Ashahira untuk penerangan lanjut. Diana di Sri Petas bersama saya Nur Ashahira. Berdasarkan iklan yang telah dipaparkan tadi, terdapat beberapa unsur yang telah melanggar Lembaga Piawaian Periklanan Malaysia ataupun dikenali sebagai Advertising Standard Authority Malaysia (ASA). Apa itu Lembaga Piawaian Periklanan Malaysia ataupun ASA? Lembaga Piawaian Periklanan Malaysia adalah badan bebas yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sistem pengawasaliaan dilaksanakan mengikut kepentingan awam. Aktiviti ASA termasuklah menyiasat, aduan dan memberi nasihat dalam bidang periklanan. Mengikut Lembaga Piawaian Periklanan Malaysia, periklanan yang ingin disiarkan di televisyen ataupun di mana-mana platform media tidak boleh mengandungi unsur memperkecilkan atau memburukkan produk lain, periklanan dan iklan lain. Terma ASA, iklan tidak seharusnya menyela atau memburukkan produk, periklanan atau iklan yang lain sama ada secara langsung ataupun secara implikasi. Yang kedua, iklan tidak seharusnya mengandungi kata-kata menghina atau sindiran tentang mana-mana organisasi. Ia tidak boleh mengkritik kerajaan mana-mana negara sama ada secara langsung ataupun dengan membuat andaian. Yang ketiga, iklan tidak seharusnya mengandungi apa-apa pernyataan sama ada secara tersurat atau tersirat memperkecilkan mana-mana profesion, produk, periklanan atau perkhidmatan secara tidak adil atau mengaderukan. Selain itu, iklan yang hendak dipaparkan di mana-mana media platform seperti televisyen boleh mengandungi unsur perbandingan atas kepentingan persaingan sihat atau maklumat awam. Akan tetapi, iklan yang telah disiarkan sebentar tadi, periklanan tidak seharusnya dipilih sebegitu rupa untuk memberikan kelebihan rekaan kepada periklanan atau bertujuan untuk menyarankan bahawa tawaran yang lebih baik daripada yang sebenarnya telah diberikan. Maka, kesimpulannya, iklan tadi tidak sewajarnya dipaparkan ataupun disiarkan di televisyen ataupun di mana-mana platform media kerana mengandungi unsur-unsur yang telah melanggar kod terma ASA. Kembali, sekian terima kasih daripada saya, wartawan Nur Ashahira, kembali ke Sri Pentas bersama Nur Diana. Ya, terima kasih Nur Ashahira. Seperti yang dinyatakan tadi, adalah salah jika iklan tersebut membuat perbandingan secara terang-terangan. Saya paparkan lagi contoh iklan yang melanggar etika. Hai, awak yang tengah tengok saya sekarang ni, awak nak jalan mudah untuk turun kat badan awak? Jadi kat tangan saya ni merupakan ubat kurus di mana awak tak perlu pergi bersenam, awak tak perlu diet, awak tak perlu pergi jogging untuk bakar lemak awak. Awak hanya perlu makan ubat ni dan saya yakin dalam beberapa hari je berat badan awak akan turun dan awak akan jadi kurus seperti orang lain. Jadi, apa tunggu lagi? Cubalah sekarang.
Iklan yang dipaparkan tadi juga tidak patut disiarkan. Kita bersama Nur Ashahira sekali lagi untuk penjelasan. Terima kasih Nordiana di Seri Pentas. Bersama saya sekali lagi wartawan Nur Ashahira. Berdasarkan iklan yang telah dipaparkan tadi, iklan tadi telah melanggar kod ASA. Hal ini kerana menurut kod ASA, penurunan berat badan hendaklah dianggap sebagai merujuk kepada pembatasan dan pengawalan berat badan. Pembatasan dan pengawalan berat badan dilakukan dengan mencegah pengumpulan lemak semula yang berlebihan di dalam badan. Satu-satunya cara untuk seseorang menurunkan berat badan dan mencegah semula pengumpulan lemak di dalam badan adalah dengan mengambil tenaga yang kurang daripada tenaga yang digunakan. Hal ini kerana untuk mengelakkan pengumpulan lemak semula. Jadi, maka salah satu cara untuk menurunkan berat badan adalah dengan mengamalkan diet. Sudah selain itu, menurut kod ASA, iklan yang disiarkan sebentar tadi tidak wajar dipaparkan kerana terdapat unsur dakwaan yang tidak digalakkan seperti dakwaan tentang kemudaraban dalam tempoh yang dinyatakan. Hal ini kerana ukuran dan berat badan serta darjah penggunaan produk untuk setiap individu adalah berbeza dan dakwaan yang dibuat hanyalah untuk menimbulkan kekeliruan semata-mata apabila dibuat secara umum sebegitu. Sekian, itu saja daripada saya wartawan Nur Ashahira. Kembali ke Seri Pentas bersama Nordiana. Terima kasih sekali lagi Nur Ashahira. Sudah jelas bahawa tidak boleh sesuatu iklan itu membuat dakwaan atau jaminan sebegitu rupa. Penonton sekalian, kesan daripada penyiaran iklan seperti ini akan menimbulkan salah faham. Contohnya, kes wanita yang makan pil kurus ini. Akibat terpedaya dengan jaminan produk ini, wanita ini akhirnya ususnya dibedah kerana membengkak dengan teruk. Dikatakan juga, degupan jantungnya tidak normal kerana begitu laju. Ini pula contoh lain yang menunjukkan bahawa kerajaan mengambil serius terhadap perkara ini. Ahli perniagaan terkenal ini telah disaman kerana mempromosikan produk yang bertentangan dengan kehendak Seksyen 17-1-D Akta Makanan 1983. Sekian sahaja berita pada hari ini. Benarlah mencegah itu lebih baik daripada merawat. Ke Seri Pentas bersama